ataupun kita akan buat apa? Kita akan buat praktikal task lah. Okay, mana yang sempat dalam masa 4 minggu ni. Supaya bila masuk saja bulan 11 tu, awak terus boleh gunakan kemudahan AutoCAD yang kita ada dekat lab. Okay, yang ni tak apa. Okay, yang drawing biasa pada kertas ni, awak boleh buat, kalau tak sempat biasanya awak akan buat di Camsys. So yang ni tak ada masalah sebab dia tak menggunakan apa-apa software lah. Okay. Tetapi AutoCAD kita kena pakai software. Okay. Bagi yang tak ada laptop tu mungkin problem sikit lah, ataupun laptop dia tu tak berapa nak power, dia akan hang lah kalau install AutoCAD. Ni sebab AutoCAD dia agak berat sikit lah. Okay, dia software yang agak berat. Okay, so masuk saja nanti ke Poly, kita terus dengan AutoCAD lah. So dah sementara yang ada, kita akan buat dulu untuk engineering drawing. Kemudian kita akan buat practical task, mana yang ada dua sebenarnya practical task yang perlu kita siapkan untuk engineering drawing lah. Okay, ada dua practical task dekat situ. Okay. Dan saya akan bagi masa lah untuk awak siapkan. Kita tak terus siapkan dalam kelas. Okay, sebab saya pun faham kadang-kadang kita tak sempat. Okay. Bagi yang biasa dah pernah ambil waktu sekolah menengah, engineering drawing ni pada dia mungkin kacang je lah. Senang. Okay, tapi bagi yang tak pernah pegang paklatan-paklatan drawing ni, agak susah lah. Okay, dia tak tahu pun fungsi macam mana. Okay, so saya boleh tunjukkan saja tapi melalui video-video yang kita ada lah. Okay, sebab nak tunjuk real tu saya sendiri pun tak boleh nak tunjuk real sebab saya pun perlukan paklatan. Kalau nak tunjuk real tu nak kena tunjuk betul-betul kamera terus kepada lukisan tersebut. Agak susah. Okay, so saya boleh tunjuk video lah, video-video yang dibuat sebelum ni lah kepada awak. So hari ni nak tanya, semua dah dapatkan ke paklatan yang saya dah bagi tahu minggu lepas? Dah, Maida. Dah. Ya. Okay, bagi yang belum dapatkan, cuba dapatkanlah sebab hari ni saya akan bagi satu latihan untuk awak buat. Okay, cuba cari mana yang penting tu lah. Okay, set square, T square, kemudian kertas lukisan, awak punya board pelapik dia tu. Okay, dan pensel lah. Okay, pensel yang sesuai. Okay, jangan pakai pensel yang kurang sesuai lah. Kita pakai pensel 2B ataupun HB yang saya tunjuk lah. Saya ulang sikit hari ni. Video yang kita dah tengok videonya minggu lepas. Okay, saya share kat awak ni. Saya share apa Ada video ni tak? Nampak tak? Tak nampak? Ya. Folder tu nampak. Folder. Okay, yang ni nampak? Yang minggu lepas. Okay, satu lagi saya nak ingatkan. Okay, bagi yang tak dapat hadir ke kelas, okay, Politeknik ada keluarkan satu surat. Iaitu kalau ada pergi vaksin ataupun ada test PJ ke test apa-apa sajalah, okay, yang berkaitan. Pressing X, added awak our model boleh isi surat using tersebut lah. a add-on Okay, saya called rasa PA Commotion. awak dah bagi I've used kot. this add-on a couple of Okay, dia ada times in satu other surat tutorials, and I tak highly hadir tu, recommend tapi downloading it because dengan it's so syarat, easy to use and okay, very good. 20% So sahaja I'll leave a link in the description if you want to daripada grab that. To kehadiran install the add-on, you can go over to keseluruhan. Edit, Awak down boleh to kira lah Preferences, 20% and Grammarly, then underneath buat these apa? add-ons, just Kita click satu install minggu right 4 there. jam. And then once you've So kita installed ada it, type 14 in the minggu, word Commotion, 14 and you should dengan see that 2.
Kemudian ambil 20% sahaja daripada keseluruhan kehadiran tu. Okey. So itu sahaja yang awak dibenarkan tidak hadir. Kalau awak lebih daripada tu, saya pun tak boleh nak bantulah. Okey, saya terpaksa keluarkan surat. Kita kata surat amaran lah. Okey, ikut prosedur. Okey, so subjek ni dia tak ada final, tapi macam tu lah. Okey, kalau awak tak ikut prosedur kehadiran tu, saya terpaksa keluarkan surat dan tahan awak punya markah. So penting okey, so awak baru SEM 1, baru je bayar yuran. Kalau tiba-tiba dah tak hadir hujung-hujung tengah-tengah semester, rugilah kat situ. Okey, dah ambil keputusan nak belajar. Okey, stick dengan keputusan biar sampai grad. Okey, jangan separuh je. Tiba-tiba masuk ujung SEM, rasa malas nak belajar, give up. Rugi dah duit-duit yang awak dah laburkan untuk belajar. Okey, untuk beli peralatan-peralatan ni lah. Ya, agak rugi kat situ. So jaga elok-elok. SEM 1 patutnya pointer kena tinggi lah. Okay, sebab makin lama subjek awak akan makin susah. Okay, makin lama makin susah. Dan bila grad tu, kalau boleh kita nak grad 3 pointer ke atas supaya nanti senang awak nak bersaing, nak masuk ke, nak sambung belajar untuk ambil degree dan sebagainya lah. Okay, kalau awak punya pointer bawah daripada 3, agak sukarlah nak sambung untuk degree. Okay, kalau tak mau sambung pun tak ada masalah. Cuma bila pergi kerja, orang lain pointer tinggi, kita pointer rendah. Lepas tu tak ada join apa-apa kelab, tak ada jadi join MPP ke, tak ada join apa-apa aktiviti politeknik. So bila interview kita antara yang tercorok lah. Okay, mungkin tak dipilih. Okay, so kita tengok kat situlah, kena balance. Okay, pointer mesti tinggi, aktiviti politeknik pun mesti menyelah lah, mesti sertai sukan ke apa saja pertandingan, jadi ketua apa ke, pemimpin ke, ikutlah. Okay, yang tu semua memberi kredit kepada awak punya result nanti. Okay, so boleh nampak saya share ni video yang hari tu. Boleh puan. Okay, suara saya jelas Jelas puan. Boleh. Okay, saya ulang sikit peralatan-peralatan bagi siapa yang hari tu tak dapat nak tengok. Okay, nanti saya video ni nanti saya akan share dalam grup kita lah. Okay, saya akan share dalam Telegram untuk awak tengok, study balik. Okay, so ini antara peralatan yang perlu awak sediakan. Pertama sekali adalah drawing board. Okay, drawing board ni dia macam-macam jenis. Dia ada putih, dia ada macam bentuk warna coklat macam kayu. Okay, drawing table. Ini drawing table tak perlu sediakan lah. Okay, tapi kalau ada, mana tahu kan ayah awak arkitek ke apa ke, mak awak arkitek ke, dia mungkin ada kat rumah ke. Ya, baguslah kalau ada. Okay, tapi kalau tak ada masalah. Awak boleh lukis je atas meja makan awak ke, atas lantai pun tak ada masalah. Yang pentingnya mesti lapik dengan drawing board. Drawing board ni tujuan dia dia punya, bukan tujuan dia, dia sebenarnya memberi permukaan yang rata kepada awak punya lukisan. Kertas lukisan tu dia taklah tebal sangat kan. So kalau kita lukis saja tanpa ada drawing board, kemungkinan ada batu, ada habuk, okay? Dan akan menyebabkan kertas lukisan awak terkoyak lah. Okay? Dan awak punya lukisan tu tak smooth. Okay? Kemudian drawing board ni juga adalah tempat untuk awak pelekat awak punya lukisan. Lekatkan lukisan dengan tape di drawing board ni. Okay? Dan drawing board ni juga tujuan dia untuk kita letakkan
alat pengukuran. Dia tepat dia punya saiz dia dah tepat. Okay, kita letakkan alat pengukuran kita, contohnya T-square di hujung ni. So kita boleh gerakkan T-square atas ke bawah daripada kiri ke kanan. Okay, sangkutkan di drawing board tu. Okay, nanti saya tunjuk video lah. Okay, macam mana kegunaan dia. Okay. Kemudian kita ada set square ni lah. Okay, kompas. Okay, yang ni kompas. Kemudian kita ada divider. Okay, kompas yang ni yang ada pensel kat tepi dia tu. Okay. Kemudian kita ada satu lagi divider. Set ni awak beli, dia ada jual kat kedai RM2 pun ada. Kalau tak salah saya lah, kedai RM2 pun ada. Cuma tak tahulah lengkap ke tidak. Saya rasa ada kompas, kita ada divider, kemudian dia ada bagi pembaris square, kemudian dia bagi protector. At least ada 4 tu pun jadi. Okay. Okay, kemudian drawing pencil. Okay, drawing pencil. Kadang-kadang dekat kompas tu dia dah letak pensel tik-tik macam ni. Okay, kita panggil pensel tik-tik kan. So make sure mata dia tu adalah jenis 2B, B, HB, 2H ataupun H. Okay, so boleh pilih lah. Okay, ikut grade mana yang ada lah. Jangan ambil pensel adik-adik awak yang ada kartun-kartun tu tak sesuai. Okay, so gunakan yang sesuai lah. Okay, so kita ada kat sini lah jenis-jenis dia. Okay, hard grade dengan soft grade. Okay, kemudian eraser. Eraser beli yang agak ni sikit, yang kita kata mahal sikit lah. Okay, mahal pun tak mahal mana pun, RM1, RM2 je. Okay, so cari yang kalau sini dia letak pilot lah kat sini. Okay, yang ada jenama sikit supaya bila kita padam tu dia hilang betul. Okay, dia tak jadi hitam. Kadang-kadang ada pemadam tu dia keras sangat. Bila padam habis hitam kita punya kertas lukisan. Okay, tak mau kertas lukisan yang comot. Lukisan yang comot kita tak mau. Okay, yang lekat cap tangan lah, cap makan tiba-tiba tumpah atas tu ke mi goreng apa semua tak mau. Kita nak dia bersih dan kemas. Okay. Okay, kemudian kita perlukan kertas A3. Okay, ini dia tunjukkan dia tunjukkan saiz-saiz kertas lah. Okay, tetapi yang kita akan pakai adalah saiz A3. Okay, kalau awak pergi kedai, awak boleh kedai stationery lah, kedai biasanya tak jual. Okay, bukan yang kertas A3 yang kita buat print tu Okay, yang print dekat pejabat ke dekat mana-mana tu. Okay, kertas tu kertas about 80 gram je. Okay, kita nak kertas lukisan. Okay, kertas lukisan, bukannya kertas untuk print. Okay, so jangan silap So kertas lukisan dia biasanya dia datang dalam buku tu, dalam bentuk buku. Dalam satu buku tu mungkin ada 20 pieces macam tu, 10 ke 20 pieces. Kalau boleh beli terus satu buku. Okay, supaya senang. Tapi bila awak nak melukis nanti kena keluarkanlah, kena koyak daripada buku tu selai-selai. Kemudian letak pada drawing board. Bukannya lukis terus atas buku tu. Okay, kalau lukis tu atas buku tu takut nanti tiba-tiba awak padam tembus ke bawah, rugi semua kertas. Kemudian ataupun awak tekap terlampau kuat, okay, dia lekat habis kat bawah. Okay, so keluarkan satu persatu bila nak guna. Okay, so size A3 ya. Okay, ini tape lah. Okay, tape ni terpulang lah. Okay, tapi dia digunakan untuk lekatkan awak punya lukisan pada board. Okay, drawing board. Supaya lukisan tu dia tak bergerak. Okay, sebab bila awak gunakan pembaris T-square, kita nak lukisan tu, kertas lukisan tu statik dekat situ. Kalau awak tak lekatkan, bila awak nak ukur, awak tarik T-square ataupun awak tarik awak punya pembaris kiri kanan atas bawah,
dia akan berlari getah lukisan. So bila berlari, ukuran pun akan lari kat situ. Okay, so tape ni penting lah kita tapekan di setiap bucu. Okay, kemudian kita ada French curve. Okay, French curve ni optional lah. Okay, biasanya untuk kita buat corak-corak ataupun bentuk-bentuk curve. Okay, optional, nanti tak perlu lagi dapatkan. Tapi kalau dah ada tak apalah. Okay, buat masa ni tak perlu dapatkan lagi. Sekiranya ada nanti lukisan-lukisan yang memerlukan menggunakan flexible chord ni ataupun French curve ni, saya akan maklumkanlah awak cari. Saya tak nak nanti kalau tiba-tiba awak beli semua tak guna pun, membazir Okay. Ini yang penting ni. Okay, ini antara yang penting iaitu T-square. Okay, T-square ni antara yang penting mesti ada. Okay, dekat yang biru ni, atas ni adalah tempat dia kita sangkutkan dia di board. Okay, sangkutkan dia di board, kemudian kita tolak dia ke atas. Letakkan di tepi board, tolak ke atas untuk buat ukuran. Supaya ukuran kita tu 90 darjah ataupun serenjang lah. Dapat sudut-sudut yang diperlukan. Okay, dia tak sengit bila awak buat line, sengit. So kalau T-square ni penting lah untuk buat line. Okay, nanti bila awak first kali nak lukis nanti, latihan kita yang pertama nanti adalah nak buat kotak tajuk dulu. Okay, so kotak tajuk kertas kalau awak pakai pembaris biasa 30 cm tu tak boleh, tak sesuai. So kena pakai T-square ni. Okay, so letakkan kat bawah ni, tolak ke atas pula untuk dapatkan line atas. Kemudian dirikan dia bagi menegak daripada tepi, buat line, tolak ke tepi sini pula, tarik line lagi satu. Okay, tu teknik dia lah. Okay. Okay, kemudian kita ada set square iaitu yang bersudut 45 darjah dan sudut 60 darjah. Sudut 60, 90 dan 30 darjah ni. Okay, yang ni pun kalau kita nak buat lukisan nanti yang bersudut, memang diperlukan lah. Okay, so yang ni dia berganding dengan T-square nanti. Okay, bila melukis. Okay, itu antara lukisan peralatan-peralatan yang perlu awak sediakan lah. Okay, yang perlu disediakan. Siapa yang belum ada, dapatkan segera sebab minggu ni saya akan bagi latihan. So minggu depan awak akan present latihan awak. Okay, bukan present, present mungkin saya akan pilih seorang dua lah. Okay, untuk tunjukkan lukisan ataupun exercise yang awak dah siapkan. Kemudian saya akan komen. Kemudian apa yang perlu awak buat adalah saya nak awak hasilkan video lah. Okay, video pendek nanti untuk membuat tajuk kita, exercise kita yang pertama adalah nak buat kotak tajuk. So nanti setiap orang perlu sediakan video pendek kaedah awak membuat kotak tajuk. Ambil je video awak tengah lukis kotak tajuk, tapi buat pendek je. Nanti awak ambil video tu, awak cut, hasilkan video yang menarik lah. Kan awak, generasi awak kan pandai buat video kan, video TikTok lah, apa segala benda kan. Hasilkan satu video yang menarik lah. Kemudian hantar pada saya untuk saya tengok. Okay, untuk saya ambil markah lah dekat situ. Okay. So kita pergi, hari tu kita berhenti kat sini ya. Okay, kita berhenti kat sini hari tu. Okay. So kita tengok macam mana dia pasangkan kertas lukisan kepada drawing board. Okay, yang color coklat ni adalah drawing board. Dan putih ni adalah kertas lukisan. Dan dia dah buat border pun kat sini. Okay, dia dah buat border. Okay, kertas lukisan awak belum ada border lagi. Nanti saya akan bagi ukuran lah untuk awak buat border. Okay, place the paper close to the table left edge. Okay, nampak dia letakkan di hujung ni dulu. Okay. Pastikan macam ni lah keadaan dia.
Okey, nampak kedudukan T square? Okey, ni T square kita ni. Inilah kedudukan T square tu. Okey, so T square ni nanti akan digerakkan ke atas board, digerakkan ke bawah. Yang kelabu ni kita sangkutkan di tepi board. Okey, bila kita nak ukur kiri ke kanan, kita dirikan T square kita di atas. Okey, so kita boleh buat ukuran daripada kiri ke kanan. Okey, nampak ni. Bila dah tepat ukuran, okey, dia dah ukur kedudukan kertas lukisan awak menggunakan T square, okey. So dia fastenkan tape dekat situ. Okey. Move T square down to smooth the paper. Okey, letakkan kertas, kemudian gerakkan T square supaya kertas awak betul-betul tak ada gelembung di bawah dia tu. Okey, tak ada gelembung, tak ada angin di kat bawah tu. Okey, kemudian bila dah agak kertas awak dah licin, dah berada betul-betul di atas board, kemudian barulah kita letakkan tape. Okey, tapi nak tape kena make sure kalau lukisan ni dia dah ada border. Tapi kalau lukisan yang belum ada border, lukisan awak, make sure kertas ni dah berada kita kata straight horizontal lah. Okey, horizontal. Gunakan set square ni, letakkan di bawah ni. Okey, supaya make sure ukur dia berada, supaya dia berada tepat di bawah tu. 0 darjah kita panggil. Okey, kemudian atas ni 90 darjah. Dia serenjang dengan board. Okey, 90 darjah sudut dia. Kertas lukisan ni make sure dah ada berada pada sudut 90 darjah. So gunakan set T square ni untuk ukur. Okey, yang bawah, kemudian daripada atas. Barulah awak letakkan tape di setiap tepi sudut dia supaya dia tak bergerak. Okey. Okey. Draw a horizontal line. Okey, ni dia nak ajar macam mana nak buat nak lukis line lah. Okey. Ni kedudukan T square kita. Okey, nampak tangan dia. Okey, boleh tengok video ni. Saya bagi tengok video ni dulu. Suara tak ada video ni, tak boleh nak keluarkan suara. Okey, kedudukan T square kita. Okey. So dia ambil di tengah-tengah lukisan ni, dia di tengah-tengah line. Okey. Okey, dan dia ukur lah. Ni memang betul-betul dia buat betul-betul ukuran supaya awak punya pensel tepat dapat hasilkan line. Okey, pensel make sure kena tajam. Okey, pensel mestilah tajam. Ni pensel dan di tepi T square awak ni. Okey, pastikan bila awak garis tu tak bengkok, tak bergegar ataupun tak ada space, tiba-tiba garis-garis ada space pula sikit 1 mm dekat situ. Okey, supaya lukisan awak tepat. Okey, nak lebih tepat dia suggest awak letakkan tadilah set square tadi yang bersudut 90 darjah tadi, 90, 30, 60 tu.
Macam ni. Okay, kalau nak lebih tepat lah. Okay. So, lean the pencil at an angle about 60 degree with the paper in the direction of the line and slightly toed in. Okay, toed in to make sure tak ada space di antara T-square dengan line pencil tu. Pencil tu mata dia mesti tajam. Okay, dan bila awak buat garisan yang awal-awal tu, kalau kita kata garisan construction line, garisan yang kita buat untuk lukis, untuk apa? Construction line ni apa nak sebut? Dia lebih kepada lukisan untuk kita lakar. Okay. Tak perlu tekan pensel awak terlalu kuat sebab nanti line tu kita akan padam. Okay. Kita akan padam ataupun kita nak biarkan, sama ada kita biarkan pun boleh tapi kita tak mau dia lebih terang daripada objek asal. Okay. Ini cara nak melukis lah. Ya. Tak dapat tengok skrin pun. Tak dapat tengok skrin? Video pun. Orang lain dapat tak? Tak dapat pun. Khususnya madam tak nampak. Tak dapat apa-apa. pun. Tak ada juga. Tak nampak skrin? Dia tak nampak apa-apa. Just nampak muka Titi dengan Alif je. Okay, saya share balik dia putus kot. Oh, dia dah putus balik. Kan. Nampak tak? Nampak? Nampak. Okay. So, saya ulang balik kat sini Okay. Dari mana tadi? Tak nampak? Sini nampak tadi? Ya puan. Nampak. Okay. Saya pergi depan sikit. Inilah yang saya terangkan tadi. Kedudukan pensel tu. Okay, 60 darjah. Okay, dan make sure pensel awak tajam. Okay. So, bila tarik tu agak-agaklah 60 darjah supaya tiada space antara T-square dan pensel tu. Supaya dia betul-betul tepat di garisan T-square tu. Di tepi garisan T-square. Okay, kita nak tepat Okay, kita teruskan lagi. Okay. Ini adalah lukisan yang dia hasilkan lah. Okay, dan dia suggest kat sini kita rotate. Okay, draw the line from left to right while rotating the pencil slowly. Tujuan kita rotate ni untuk apa? Supaya kita dapat line yang daripada awal tadi kan halus. Kalau kita tak rotate pensel tu, makin lama tiba-tiba dia haus kan pensel tu. Bila awak tarik makin lama, tiba-tiba hujung dia besar pula line. Dia tak seragam. So, bila kita sambil-sambil kita tarik, kita rotate. So, kita akan dapat satu line yang sama saiz. Okay. Okay, draw a vertical line. Okay, yang straight pula. Set T-square as before. Place any triangle on T-square edge. Okay, nampak T-square kita, kedudukan dia. Kita nak buat line vertical So, kita ambil triangle yang tadi. Kita letakkan di atas T-square macam ni lah. Okay, so dia teknik-teknik dia tu kena ni. Kita bukannya melukis lukisan biasa. Okay, kita nak melukis line-line. Kita ni bakal engineer. Kita nak buat bangunan contohnya. Okay. Dia mestilah line yang tepat. Okay. Slide your left hand to hold both T-square and triangle in position. Okay. So letakkan kedudukan macam ni. Ini adalah teknik-teknik nak melukis line lah. Okay. Kemudian yang ketiga, lean the pencil to the triangle. Okay, ni pun sama. Dia tunjukkan balik. Draw the line upward while rotating the pencil slowly. Pelan-pelan kita pusing. Baru kita dapat hasilkan 90 degree line. Okay, kalau kita main agak-agak je ambil pembaris 30 cm tu,
main tarik je, memang nanti bila dapat je bentuk awak tak akan tepat. Okay, bila saya check guna protektor, okay, sudut-sudut tu nak bagi markah, dah lari. Okay, dah tak tepat kat situ. Okay, kemudian nak buat horizontal 45 degree. Okay. Okay, ini adalah line 45 degree. Okay, gunakan set square kita lah. Okay, ini adalah untuk line 30 degree dan 60 degree. Okay, nampak teknik dia menggunakan set square tu. Okay, itu antara line-line yang penting lah. 30 darjah, 45 darjah, okay, kemudian 90 darjah. Yang tu line-line tu memang awak tak boleh lari. Bila kita nak melukis nanti memang kita perlu tahu macam mana teknik nak buat line tu. Okay, so semua peralatan yang kita beli tu semua digunakan. Okay. So kemudian the following are some things that should be achieved by the student. Okay, yang penting sekali dalam lukisan awak, pertama sekali accuracy, ketepatan. Okay, tepat. That's why kita pakai semua peralatan tadi. Okay, sebab saya nak ambil markah nanti saya akan check menggunakan protektor. Okay, tepat tak sudut 60 darjah? Tepat tak sudut 90 darjah awak buat? Okay, kadang-kadang kita tengok pun kita tahu dah. Tengok lukisan tu pun kita dah tahu. Oh, ni bukan 90 darjah ni, dah sengit dah. Okay, kadang-kadang kita tengok saja kita dah tahu. Okay, kemudian yang penting yang kedua adalah speed. Okay, speed ni adalah berapa pantas awak boleh melukis. Okay, contohnya practical test. Okay, kalau kita buat practical test, saya bagi masa sejam ataupun bagi masa 2 jam. Saya bagi latihan, adakah awak boleh siapkan dalam masa 2 jam tersebut? Ini pentingnya speed. Okay, kalau buat-buat padam tu, lukis-lukis padam lagi, lukis padam sampai terkoyak, lepas tu ambil kertas lain pula, lukis lagi. Memang awak akan buang masa. Okay, tak tepat padam lagi. Okay, so 2 jam tu tak sempat siap pun awak punya latihan. Rugi masa kat situ. Siap tak siap saya kutip. Okay. Kemudian yang ketiga bright ataupun not obscure. Okay. Bright tu maksud dia kemas lah. Okay. Kemas bright tu nampak jelas lukisan awak tu. Okay. Ada construction line. Construction line biasanya tak padam pun tak apa. Kemudian ada line object. Okay. Nampak jelas. Okay. Yang keempat adalah kebersihan kertas lukisan awak. Okay, tak mau ada tumpuk-tumpuk. Asas pensel pun atas kertas lukisan tiba-tiba jatuh bertumpuk-tumpuk semua. Hantar kat saya yang ada bekas air Milo lah, air kopi lah. Okay, yang tu saya akan tolak markah. So markah-markah kita adalah depends kepada ini. Okay, 4 kriteria penting ini. Okay, yang kena awak ambil tahulah. Okay. So kita pergi lagi. Okay. Ni adalah do and don'ts. Okay, ini yang saya terangkan tadi lah. Okay. So ini yang pertama. Do yang pertama ni basuh tangan. Okay, nampak singki dia ni. Dia suruh basuh tangan dulu. Tangan tu jangan ada cap jari bekas pen ke, bekas apa ke, makan nasi semua ke.
Okay. Basuh dulu tangan. Pensel make sure dah bersih. Lap dulu pensel. Kadang-kadang awak asah-asah tu kan dia ada macam habuk-habuk tu kat pensel tu. Lap dulu. Bagi bersih. Okay. Supaya habuk-habuk tu tak ada. Dan make sure pensel tu tak patah lah. Okay. Tajam sangat pun tak boleh. Dia patah. Okay. Kemudian set square tu pun make sure bersih. Okay. Dan letakkan tepat lah pada drawing board. Okay. Kemudian yang keempat ni pun sama. Okay. Kedudukan square ni. Dan yang kelima, dia buat apa lima ni? Saya pun tak sure apa yang dia buat ni. Siapa tahu dia buat apa ni? Gambar last ni. Kita akan tunjuk jawapan. Dia tunjuk apa? Entahlah dia tunjuk apa. Saya pun tak sure. Tangan kotak. Tadi dah basuh. Ni yang last ni. Okay. Adalah tu dia buat tu. Yang benda yang dia sepatutnya buat lah. Maknanya dia mungkin nak tunjukkan yang bila awak nak tunjukkan lukisan tu, tunjuk dengan jari je. Jangan pegang terus. Pak terus tangan kat atas tu. Tu nampak macam tu lah. Okay. Dan dekat tepi ni adalah don'ts. Okay. Apa yang perlu kita tengok kat sini. Dia asah pensel kot. Okay. Gambar yang pertama ni dia asah pensel. Kemudian jatuh atas drawing board dia. Okay. Gambar yang kedua. Dia pergi longgok terus. Tak siap lagi kerja. Exercise, tiba-tiba longgok semua peralatan atas drawing board ataupun atas lukisan. Dan last kali tu dia pegang lukisan dia tu, tangan tu terus dia macam dia kita kata dia gabuh lah, dia dia lap dengan tangan. Okay, dia lapkan, dia habuk tu dengan tangan. Okay. So kat situ tak sesuai lah. Okay, kalau boleh tiup-tiup je. Okay, kadang-kadang habuk kecil-kecil tu tiup. Pakai awak rubber kan, awak padam. Ada bekas-bekas pemadam tu. Tiup pakai awak punya mulut je. Okay, bukannya tolak-tolak dengan tangan. Kadang-kadang bila kita lap-lap dengan tangan, dia lukisan tu jadi comot lah. Kadang-kadang dah siap lukisan. Cantik dah. Tiba-tiba ni pula tertolak dengan tangan, kena sikit. Jadi tak best lah kat situ. Takkan nak ulang balik kan. Okey. Kita pergi tengok. Ni contoh border lah. Okay. Setiap lukisan yang perlu awak hantar pada saya mesti ada border. Ataupun kita panggil sebagai kotak tajuk. Okay, ni contoh lah. Okay, nanti saya akan bagi kotak tajuk yang betul untuk awak lukis hari ni. Okay, dalam masa seminggu ni lah awak siapkan kotak tajuk. Seboleh-bolehnya kotak tajuk tu siapkan untuk beberapa helai kertas. Okay, supaya nanti bila awak nak lukis tak perlu lagi nak buat kotak tajuk. Okay, siapkan untuk beberapa helai kertas latihan yang awak nak buat nanti. Kalau rajin buat untuk semua. Kalau ada 10 pieces dalam buku lukisan awak tu, buat 10-10 tu terus buat. Okay, border. Okay, ni contoh lah. Okay, apa yang perlu ada pada border. Kertas A3 awak lah. Okay. So, sini biasanya kita letak politeknik. Okay, nama penuh ataupun kita ambil singkatan lah. Okay, politeknik, kemudian jabatan, nama awak, tajuk, tarikh, nombor pendaftaran ataupun nombor matrik, units apa, scale, ini 1:1, kelas apa, okay. Dan dia ada ukuran dia lah, bukan main ikut dan je. Biasanya 10 mm. Okay, 10 mm, so ukur, gunakan T-square. Daripada ujung ke sini mesti 10 mm garis. Kemudian sini pula garis. Okay, nanti saya akan bagi ukuran yang betul lah. Okay. Ini contoh kotak tajuk. Dan setiap lukisan yang awak hantar wajib ada kotak tajuk. Kalau tak, saya potong markah lah. Okay. Okay. Kita pergi sikit berkenaan dengan lines.
garisan. Okay, apa yang perlu awak tahu dalam garisan? Okay, lines, drawing consists of various lines. Each of them has got some purpose for which they should be used, such as thick, medium thick and thin line as indicated in figure 1.5 A to E and explained below. Okay, line ni dia ada banyak jenis. Okay, yang biasa kita tengok adalah continuous line. Continuous line ni adalah satu line yang straight tu lah. Okay, line straight biasa. Okay, kemudian kita boleh ada hidden line. Hidden line, hidden yang putus-putus tu. Line yang putus-putus, macam kat atas ni. Okay, putus-putus ni kita panggil hidden line. Dan dalam hidden line ni pula dia banyak lagi standard dia. Dia ada putus tu panjang-panjang. Okay, putus-putus ni panjang-panjang, ni pendek-pendek. Ada titik-titik. Kemudian kita ada yang biasa kita pakai adalah center line. Okay, center line adalah line yang titik panjang. Okay, nanti kita tengoklah. Okay, itu antara 3 line yang kita biasa gunakan lah. Okay, kemudian kita ada satu lagi iaitu hatching. Hatching pun dia ada di bawah tajuk line jugalah. Okay, hatching ataupun loretkan. Okay. So kita tengok outlines, okay, 1.3.1. These are main lines drawn to represent visible edge and surface boundaries of object. These are continuous thick line. Outline ni adalah line object. Okay, kita nak buat bulatan. Bulatan tu sendiri adalah, line bulatan tu adalah outline, line object. Okay, so dia mestilah, kita kata kat sini, dia kata continuous thick line. Dia nak bezakan dengan line yang lain. Dia nak bezakan dengan line center line. Dia nak bezakan dengan hidden line. Okay. Kemudian kita ada hidden or dot or dash line. Ni samalah. Okay. Kita ada the edge of the object which are not visible